Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Khairullah Amin, Bersama Kuasa Masjid Rahmaniyah Kuala Perlis, tuan-tuan pemerhati Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan dan juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk kita solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini tarikh 14 Januari bersama dengan 1 Jamadil Akhir, masuk bulan baru kan, Jamadil Akhir lah. Dan pada hari ini kita akan sentuh tajuk yang mana sambungan pada minggu lepas, bab masjid, apa tu bab solat kan. Apakah larangan-larangan tentang solat ni? Iaitu ada satu bab larangan mengimami kaum yang mereka tidak suka diimami olehnya. Tajuk hari ni dia lain sikit. Tok imam ni dia kena jemaah tu suka kata imam, baru dia boleh jadi tok imam. Kalau jemaah benci tok imam, tak boleh dia jadi tok imam. Macam mana cerita dia pula? Imam macam mana pula? Kalau imam ni yang bagus, duk ajak main masjid, jangan apa tu buat kejahatan, maksiat, ramai orang tak suka dia. Sebab apa? Dia ajak kebaikan. Tapi yang Nabi larang ni macam mana? Tok imam pun 2 kali 5, 5 kali 2, pukul 3 pagi duduk kat tepi laut lagi, duduk karaoke lagi, kacau lah. Lalu itu baru kita boleh tak suka tok imam. Tak pun dia ni lebih teruk dari kita lagi, maksiat dia. Itu cerita lain. Kita apa cerita tentang tok imam ni? Apa macam mana yang tajuk kita hari ni? Sebelum saya nak pergi tajuk ni, saya tuan-tuan, saya mengajak masjid-masjid. Jadi law ni kalau terperasan, ada masjid-masjid yang ustaz-ustaz duk main masjid tuan-tuan, dia tukar pergi masjid lain. Sebab apa? Dia ada redeployment. Macam saya tu takmir mengajak masjid Rapuh dengan masjid apa tu Surau, Taman Hijrah atau Taman Kemajuan. Mai tahun ni dia ubah pergi masjid lain pula. Saya kena kan malam ni mengajak di masjid Tok Kaya, apa belah Padang Besar Selatan tu, malam ni. Lepas tu kemudian masjid apa Nisam di belah apa tu Kurung Batang ataupun Padang Kota. Mungkin ada guru takmir ni tuan-tuan ni ada yang kena pergi tempat-tempat lain. Jadi ni percaturan lah. Yang imam, ada yang mungkin Tok Bilal, itu biasalah, ikut keperluan-keperluan semasa tuan. Okey, kita pergi tuan-tuan. Sebelum nak pergi tajuk ni, kita tengok sikit tentang apa tu video tuan-tuan ni. Kita nampak atas ni ucapan yang boleh berubah rasa laut. Tuan-tuan, kita kat tepi Kuala Perlis. Apa rasa laut? Tuan-tuan pun tahu kata rasa laut ni masin. Tapi apakah perkataan bila kita sebut rasa masin laut tu tukar jadi lain? Mungkin rasa pedas, mungkin rasa manis, mungkin rasa rasa pahit. Apa benda yang perkataan yang sangat apa tu besar, bila sebut perkataan tu laut pun boleh tukar rasa. Apakah perkataan yang kita nak tengok sikit tuan-tuan pada pagi ini? Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa baik hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Jadi cerita dia mukmin yang sejati, dia mesti clear semua. Hablum minallah, hubungan dengan Allah, ibadah dia, solat dia, haji, zakat, semua tu clear. Dan dengan manusia pun clear, baiknya, amanahnya, jujurnya, dia seimbang. Tak ada kata dengan Allah dia okey, dengan manusia dia tak okey. Dengan manusia dia bagus, dengan ibadah pula Allah dia ralik dalam. Dia mesti dua-dua ni mesti seiringan, mesti sama tuan. Akan banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya. Berapa ramai orang kita tuan-tuan semayang bagus, puasa dia, ibadah dia semua clear, tapi bab mulut ni yang kata tuan-tuan, duduk tepi dia ni tahan telinga.
berletiak dia, mengumpat dia, mengata dia, kalah tuan. Kalau lagu ni tuan, kena berhati-hati. Maka sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ghibah ni apa tuan? Satu perkataan bila kita sebut kan, iaitu kita mengata ke orang tu. Kita mengumpat dia, kita keji dia, kita hina dia. Benda tu betul tak? Memang betul. Kalau fitnah, benda tak betul. Dia tak buat benda tu, kita kata dia buat, tu fitnah. Ustaz ni nampak itu ni pergi mana tu ni? PKP, pergi mana? Pergi Jepun. Pergi Jepun mana? Kita mana boleh keluar pada negara. Ni fitnah ni. Orang pun tahu kata benda tu tak buat tapi kata dia buat, tu fitnah. Tapi ribah ni memang dia tu teruk, dia tu tak betul sebenarnya. Kita duk pi canang pula, duk pi mengata kat dia, duk pi kutuk dia, mengaibkan dia sebagainya. Itu namanya ribah. Ribah ni satu perkataan yang besar dosa di sisi Allah tuan. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyah pun pulang. Tatkala Safiyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyah. Satu hari Safiyah ni menjumpa Nabi, Aisyah pun ada. Duk semang apa semua. Habis itu Safiyah balik. Bila Safiyah balik, Nabi ni duk sebut, duk puji Safiyah ni depan Aisyah. Dia beritahulah kelebihan Safiyah sebenarnya. Aisyah dengar tuan. Apa yang berlaku tuan? Tatkala Safiyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia Aisyah radhiyallahu anha ardhaha cemburu membakarnya, membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Jadi satu dah lepas Nabi duk puji Safiyah tu, Aisyah ni dia marah tuan, dia cemburu kan, dan dia kata beberapa perkataan tuan. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, "Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah, dia itu seperti ini." Maksudnya kata Aisyah, cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiyah itu pendek. Dia kutuk tuan. Dia kata cukuplah dia puji Safiyah ni melampau, apa tinggi menggunung sebagainya, dia ni pendek. Dia kata Safiyah ni memang pendek pun, rendah pun. Tapi kata dia sebut pendek tu bukan dia saja kata. Dia mengumpat, dia peli, dia marah tuan. Dia puji-puji melampau ni, dia tu pendek. Peli tuan. Ribah tadi. Sama lah. Dah cakap banyak dah ni. Bulat pula. Dia kata tuan, bulat pula dah. Benda-benda tu tuan, dia kutuk. Bila kutuk ni, itu namanya ribah. Saya tadi lain pula. Kok tuan-tuan nak pergi kenduri nanti, hari Isnin, hari Sabtu ni kenduri. Mana? Seberang ramai. Rumah siapa? Rumah Pak Cuh. Hari itu rumah Pak Cuh di seberang ramai ada dua kenduri. Dua-dua nama Pak Cuh. Mana satu ni? Kita nak nampak orang. Ni Pak Cuh ni, Pak Cuh tinggi ke Pak Cuh rendah? Contoh. Pak Cuh ni tinggi. Kalau tinggi, rumah dia atas sikit. Kalau Pak Cuh rendah, rumah dia dekat dengan surah. Orang boleh tahu. Nak bezakan Pak Cuh seorang yang tinggi, seorang yang rendah. Mengata tak? Tak mengata pun. Sebab memang sifat dia seorang tinggi, seorang rendah. Tu tak mengata. Tu kita terangkan balik apa fizikal orang yang faham. Ni dah kita pilih dia mengumpat. Dah pendek, apa tu bulat, dia macam-macam dah. Jadi semua tu perkataan itu ribah namanya kalau kita mengata ke orang. Maka seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, sungguh kalimat ini akan merubah rasa lautan. Hadis Abu Daud yang mana perkataan tadi kalau kita buh dalam laut pun boleh tukar rasa. Tuan-tuan, kalau rasa laut, rasa masin, tuan-tuan mengumpat tuan-tuan, satu perkataan pun dah cukup dah menyebabkan orang lain sakit hati, orang tak suka tuan. Itu namanya ribah. Dia boleh berubahkan rasa laut tadi. Jadi betapa besarnya akibat bila kita mengumpat ataupun mengata ke orang. Jadi kita tinggalkan benda ni tuan-tuan. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Jadi perkataan ribah ni indah, jangan duk mengata tuan. Jangan duk kutuk, jangan duk peli, jangan duk hina orang. Memang betul pun dia memang dah
kelemahan dia laku tu, dia sebagainya. Jadi kita jangan duk pi korek pula, jangan kita duk pi apa tu canang pula betul-betul yang keburukan orang ni. Itu namanya ribah, tuan. Okey, ulang kaji. Larangan keras meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur. Ni minggu lepas punya cerita. Saya nak ulang kaji sikit sebelum kita pergi tajuk baru. Itu tajuk minggu lepas ni kita sentuh ada 3, 4, 5 benda. Pertama, solat bersama orang rukun. Nabi kata nak semayang ni kena semayang ramai-ramai. Semayang dengan orang yang rukun. Rukun dengan orang yang rukun. Kalau tuan mai semayang di rumah tadi, semayang subuh juga, tapi semayang seorang-seorang. Jadi kalau dalil yang sebut kata rukuklah bersama dengan rukuk tadi ni, kita semayang subuh tadi, kita rukuk ramai-ramai. Jadi cerita dia solat berjemaah. Nabi suruh kita solat berjemaah. Kedua pula, perintah untuk solat berjemaah dalam keadaan khauf. Khauf ni apa dia? Takut, perang, bencana apa, kita kadang-kadang takut ni, peperangan sebagainya pun kena semayang berjemaah. Video itu ditunjuk, perang-perang pun kena semayang berjemaah. Tank tentera jauh lagi, semayang lagu mana. Tank tentera dekat, semayang macam mana berjemaah. Tank dalam perang meletup pun kena habis semayang berjemaah. Sampai teratur sekali. Dan akhir sekali tuan-tuan, solat berjemaah tidak ada keringanan walaupun buta. Kalau buta pun kena main masjid. Sahabat Nabi nama Ummi Maktum, dia ni seorang yang buta, dia duduk azan di masjid Nabi. Yang mana dia tanya satu ketika, ya Rasulullah, aku ni tak ada orang nak main bawa aku main masjid, tak ada orang nak tuntun, aku ni buta, semua orang tahu tadi buta, nak main masjid payah tak ada orang nak tolong bawa. Kemudian Nabi pun mengiyakan, macam mengabaikan, boleh disemayang kat rumah. Tapi bila dia pusing saja ke belakang, Nabi tanya satu soalan, engkau dengar ada azan? Ya, aku dengar azan. Kalau dengar, maka hadirlah, mainlah masjid. Nampak tuan, orang buta pun kena main masjid. Tambah lagi tak buta ni, lagi-lagilah kena main. Jadi cerita dia sampai teratur sekali. Bukan ada dalil lagi Nabi duduk main semayang berjemaah tu, Nabi suruh ganti seorang jadi imam, aku nak pergi bakar rumah orang tak main mayang ni. Tapi Nabi tak bakar lah rumah orang tak main mayang ni. Tak ada pula riwayat kata rumah Abu Bakar, rumah Ali, rumah Osman ke sebagainya, sahabat-sahabat lain kena bakar. Tak, Nabi kata ancaman kalau tak main semayang tu sampai Nabi nak bakar rumah. Jadi kita pun samalah kena beringat juga, sihat kita tak ada apa uzur, mainlah masjid. Dan laki main masjid. Okey, tajuk sikit lagi. Sebelum saya nak pilih tajuk kita ni, kita tengok sikit cara menghapus dosa. Benda apa yang menghapus dosa? Hapus dosa dengan senyuman. Tuan-tuan duk kenyih ni, kita boleh main duk senyum ni, kenyih tuan. Senyuman itu antara penghapus dosa. Apa dalil dia tuan-tuan? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Di antara ajaran adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita kaum muslimin adalah untuk menampakkan senyuman ketika kita berjumpa dengan saudara kita lainnya. Banyak benda yang Nabi ajak kita. Salah satunya apa? Jumpa sesama muslim kita, sesama kawan handai, sahabat handai, jiran tetangga ni, senyum tuan. Itu Nabi ajak kita. Menampakkan senyuman kita di hadapan teman kita, rekan kita, dan saudara-saudara kita kaum muslimin lainnya. Dan yang amat disayangkan adalah banyak di antara kita, di antara kaum muslimin yang melupakan adab yang satu ini atau bahkan meremehkannya. Macam kita lah ni buat senyum ni adalah benda kecil je ustaz, tak apa pun kita tinggal, kita buat abad. Sebab apa? Senyum aja tak ada apa pun. Itu pandangan kita. Tapi rupanya Nabi selalu amalkan benda ni. Padahal Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, beliau pernah bersabda, janganlah engkau pernah meremehkan sedikit pun dari amalan-amalan kebajikan, walau itu hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan senyuman di wajah kita. Hadis Muslim, dan kita remeh, dan kita buat ghalib, buat lekeh, buat tak ada apa pun. Senyuman ni tuan, jumpa kawan, jumpa adik-beradik, sahabat anda, jiran tetangga ni, sesama Islam kita walaupun bukan Muslim pun, senyuman tuan. Senyuman itu sepatutnya kita ada ke dalam diri kita, kita amal, kita hidupkan, subur ke dalam diri kita. Maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW
Memperingatkan kita sekalian agar jangan pernah meremehkan senyuman meskipun itu adalah sesuatu yang ringan. Karena apa? Karena senyuman adalah dapat menghasilkan pahala bagi pelakunya. Rupanya senyuman tadi dapat hasil pahala. Bila kata dapat pahala tu, dalil mana yang kata senyum ni boleh pahala? Mesti ada dalil. Dia kata sesuatu dalam agama mesti bermain dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah Nabi kan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, senyummu di hadapan saudaramu merupakan sedekah. Rupanya tuan-tuan, senyuman kita ni di depan kawan kita, adik-adik kita, sahabat handai ni, sedekah. Tak ramai orang yang ada duit kan. Nak tunggu ada duit baru sedekah. Tak ramai orang ada kan. Jadi bak yang duit banyak ni, tak apa ustaz, mereka kaya, bolehlah sedekah, bolehlah bayar zakat sebagainya. Kami ni kan apa pun, Islam bukan agama double standard. Ada duit, bagi duit, cara sedekah. Tak ada duit tu kan, senyuman pun sedekah. Kalau tak ada senyuman, nak kenyih tu payah, rajin sikit, tolong angkat barang pun sedekah. Kita balik saya lagi, lorong mana, kampung Puju ke, kampung mana ke kan, jatuh pelepah nyok, tuan-tuan alih kali pelepah nyok tuan-tuan pun sedekah tuan. Angkat barang, orang pinat pergi pasar ke, makcik tu duduk lintas jalan, barang banyak, angkat barang buah atas kenderaan sebagainya pun sedekah. Sedekah ni banyak tuan. Cuma kita mau tak mau. Paling komen tuan, semayang duha itu pun sedekah untuk diri kita. Nampak tuan? Banyak jalan sedekah ni. Ada duit, cara duit. Tak ada duit, guna kudrat kita. Habis tak ada, kenyih tuan. Senyum pun sedekah. Hebat tak hebatnya sedekah ni. Nak buat tak buat saja tuan. Dan senyuman yang tulus, senyuman yang ikhlas karena Allah, senyuman dari hati yang penuh cintaan, yang bersih dari permusuhan, merupakan suatu hal yang besar, bukanlah sesuatu yang ringan. Oleh karena itu Al-Imam Mujahid, beliau rahimahullah pernah mengatakan, apabila seseorang berjumpa dengan temannya, saudaranya yang lainnya, kemudian dia menampakkan senyuman, menampakkan keceriaan di wajahnya, maka akan gugurlah dosa-dosa dari keduanya. Bila kita senyum tuan, hilang dosa-dosa kita. Pahala pun boleh, dosa pun Allah ampun tuan. Okey, kita pergi tajuk kita hari ni tuan. Jadi kita amallah senyuman-senyuman tu kan. Komen tak apa, paling komennya kita menggembirakan orang. Orang tengok muka kita pun seronok, tengok muka dia sejuk je. Nak marah pun tak jadi marah. Abang tuan. Jadi itu yang kita nak hidupkan budaya kita. Okey, tajuk kita hari ni, bab masjid, bab solat ini, larangan mengimami kaum yang mereka tidak suka diimami olehnya. Macam mana dalil tentang tajuk ni? Okey, ada dalil hadis Tirmizi, hadis statusnya hasan. Ada 3 golongan yang solat mereka tidak melepasi telinga. Semayang ni 3 jenis ni tak lepas telinga pun tuan. Iaitu pertama, budak yang melarikan diri dari tuannya, hamba. Dia ada tokek, ada tuan dia tuan, dia lari. Kalau tuan, kalau buat lagu ni, solat dia tak kena diterima oleh Allah tuan. Tak sampai lebih telinga pun. Kalau dia balik pada tuan dia, barulah diangkat amal soleh dia. Kedua pula, isteri yang tidur malam hari sementara suaminya marah padanya. Bila tuan tidur malam ni, mungkin isteri itu buat apa sesuatu yang menyakiti suaminya. Sepanjang tidur malam tu tuan-tuan, tak tengok siapa sebagainya tu, penyebabnya solat pun tak diangkat tuan, melepasi telinga tuan. Sama juga laki kepada isteri, isteri kepada laki pun sama. Ustaz dia laki tu kena kat mereka lah, kami dia perempuan ni macam mana pula? Dia orang sama lah. Suami isteri ni dia kena give and take, dia memberi dan menerima, dan sama juga. Kemudian, dan seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka benci padanya. Dia jadi tok imam, orang tak suka tok imam tu. Kena berhati-hati kan. Kalau tuan-tuan semayang apa, kalau buat juga lagu tu, solat tadi dia tak lepas telinga kan. Dia cerita apa? Nak naik ke langit pun tak, nak turun ke bawah pun tak, tergantung cerita dia. Kena berhati-hati lah. Macam mana kita segi imam macam mana yang jemaah tak buat, boleh tak suka sebagainya. Jadi kena rujuk balik kan. Itu yang pertama. Dalil yang kedua pula, hadis Tirmizi sahih. Ini sahih pula dari Amr bin Al-Haris bin Al-Mustaqallid, diriwayatkan bahawa ia menceritakan, ada diriwayatkan bahawa orang yang berat sisaannya di hari kiamat nanti ada 2 jenis. Jadi siapakah yang mana kiamat nanti, hari akhirat nanti,
dia pun ni berat sesaat. Pertama, wanita yang membangkang terhadap suaminya. Perempuan yang mana suka bangkang, main sikit saja, silap sikit, bangkang. Yang betul pada bangkang, tambah lagi yang tak betul. Tak bagi baju raya pun, baju raya tak beli pun, buka mari tengok tu dia 5 pasang, tak beli apa lagi. Contohnya lah, bukan tuan-tuan lah, tempat lain ni. Apa benda yang ni semua dah bangkang, tak pontizat. Kena berhati-hati, kena bersyukur balik. Tapi kena tengok balik dah, kalau suami memang kedekut tu, patutlah bangkang. Ni suami yang bagus sebenarnya, tapi duk bangkang juga, tak kena sedia. Dia kena berhati-hati. Kata tuan buat lagu tu, berat sisaannya di dalam hari kiamat nanti. Yang kedua pula, imam yang dibenci oleh jemaahnya. Jadi kalau imam ni jemaah tak suka, itu pun berat sisaan hari kiamat. Dia ada 2 jenis tuan. Isteri yang bangkang suaminya, imam yang dibenci oleh jemaahnya. Okey, kita pergi lagi dalil yang ketiga. At-Tirmizi rahimahullah menandaskan, memberitahu sebagai ulama menganggap makruh seseorang menjadi imam bila jemaahnya tidak sukanya. Ada ulama kata makruh kalau imamnya sendiri tidak berbuat zalim. Kalau imam tu bagus, tak ada apa masalah, jemaah tak suka, dia tak boleh kan. Dosanya ditanggung oleh orang yang membencinya. Kalau imam ni bagus, main masjid clear, ajak buat kebaikan, tinggal keburukan, tapi jemaah tak suka. Jemaah tak suka lah, ajak buat kebaikan, ni tak boleh, ni tak boleh. Kalau lagu tu, dosa balik, benci imam tadi. Ahmad dan Ishaq menegaskan, bila yang membencinya hanya seorang atau 2, 3, boleh saja dia tetap jadi imam, kecuali bila majoriti yang tak suka. Ni pasal orang tak suka tak imam ni. Ustaz, saya tepi orang tak imam, dia ada pokok harum manis, main musim harum manis, kutlah nak bagi sebiji kat saya, duk tengok terliok berjauh. Yang tu cerita lain pula, bukan cerita masjid. Tu cerita tentang kejiranan. Tak puas hati dengan tok imam tu kisah hamba 2. Jiran dengan tok imam hamba 2, settle kat 2. Tu kisah harum manis, tak suka dengan tok imam tu kisah 2. Ni kisah apa? Kisah masjid. Tok imam ni solat duit-duit masjid, tok imam ni kaki maksiat, tok imam ni kalau lagu tu tak apa, tak suka dia. Kenapa? Kena beza. Kalau hal peribadi itu cerita lain. Ni tentang pentadbiran sebagainya. Jadi kalau betul imam itu lagu tu memang teruk, berlayak kita benci dia. Jadi kalau imam tu bagus, clear, tak ada masalah apa, kalau kita tak suka dia, bahkan dosa balik pada kita. Dan Sunan Tirmizi, Imam Asy-Syaukani menyatakan sebagai ulama berpendapat bahawa hukumnya imam yang tidak disukai jemaahnya adalah haram, sementara sebagai ulama lain memakruhkannya. Namun sebagai ulama membatasi bila ketidaksukaan itu tentang apa. Kalau bab agama, bab yang disyariatkan sebagainya, yang tu kena tengok balik. Dia memang buat kerja dia. Siapa suka pergi jumpa orang buat maksiat, jangan buat maksiat ni, tinggal benda ni, orang nasihat, memang tak suka lah kan. Larang orang buat jahat sebagainya, jadi orang tak suka, betul. Kalau lagu tu tak ada masalah, memang ramai orang tak suka tu imam lagu tu. Sebab apa? Dia jumpa orang, dia nasihat. Jadi kalau lagu tu tak boleh kita benci tu imam. Yang dia benci tu baik-baik kat mereka, yang mana yang ada kepentingan. Adapun ketidaksukaan yang bukan kerana faktor agama, jadi tadi peribadi sebagainya, tu tak dikira kan. Jadi kena tengok balik lah, timbang tara balik. Semua tu mesti rujuk balik. Tak suka tu atas dasar apa? Peribadi ke memang atas dasar tugas dia sebagainya. Kita tengok balik. Kalau tak menjalankan tugas, tu cerita lain. Tirmizi rahimahullah menyatakan, Hannad berkata, Ibnu Jarir berkata, Al-Mansyur menceritakan, kami pernah bertanya tentang imam dalam hadis itu. Jawabnya bahawa yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah para imam yang zalim. Imam yang zalim. Adapun orang yang menjadi imam dengan menegakkan sunnahnya, agamanya, dosa membencinya pula. Kalau benci pula, tanggung balik orang yang benci. Jadi kita tengoklah, timbang tara balik imam tu macam mana. Syekh kami Imam Ibnu bin Baz rahimahullah menyatakan, para ulama rahimahullah menjelaskan bahawa ketidaksukaan para makmum dalam hadis ini perlu ditengok balik, dirinci. Yang dimaksudkan oleh Nabi dengan ketidaksukaan para makmum itu adalah pada tempatnya yang dibenarkan. Tetapi kalau mereka tidak menyukainya kerana menjalankan sunnah, ajak buat makruf, tinggal kemungkaran, larang buat jahat, jadi di situ tak ada layak kita membencikan imam itu. Nampak? Tengok boleh.
Kesimpulannya, mereka tidak menyukainya kerana apa? Dengki, kerana apa imam itu memang teruk ke, fasih, ahli maksiat sebagainya. Kalau lagu tu, ya, kita berhak benci dia. Kalau imam tu okey, clear semua, tak ada alasan untuk kita benci imam tu. Okey, kita tengok sikit lagi sebelum sini habis ni, siapa yang layak jadi imam? Nak tengok balik apa dia punya ciri-ciri dia. Siapa yang berhak menjadi imam? Pertama, menimbang diri, apakah dirinya layak menjadi imam untuk jemaah ataupun ada yang lebih afdal darinya. Tengok balik. Pertama, jika seseorang sebagai tetamu, maka yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Jika cerita kan, kalau kita ni sebagai tetamu, siapa jadi imam? Tuan rumah sendiri. Tuan-tuan buat majlis kenduri, masuk waktu Zuhur, kita tuan rumah ni panggil nak sembahyang. Siapa jadi imam? Mesti tuan rumah jadi imam. Kalau tuan rumah tak jadi imam, dia kenal, oh ni tak imam masjid Seberang Aman ni masjid Rahmaniah, ni masjid apa ni, sila jadi imam. Dia suruh baru boleh siapa-siapa jadi imam yang disuruh. Kalau dia tak suruh, dia sendiri jadi imam. Weh, tak kawan tak kenal aku imam masjid Rahmaniah, tak kawan tak kenal masjid masjid terapung kan, orang kenal. Tapi kalau pergi tempat orang, kena tuan rumah jadi imam. Tuan-tuan pergi masjid pada Masak Selatan, masuk waktu Zuhur, kenduri tepi masjid tu, kita pipi, kita imam masjid ni. Takkan tak boleh jadi imam aku masjid Rahmaniah. Tak. Rahmaniah tempat kita. Di situ masjid pada Masak Selatan, tu imam dia ada, dia jadi imam. Sama lah kita pergi rumah mana-mana pun, tuan rumah tu berhak untuk dia jadi imam ataupun dia suruh jemput kita ataupun sebagainya. Yang kedua, penguasa lebih berhak menjadi imam ataupun yang mewakilinya. Maka tidaklah boleh maju jadi imam kecuali dengan izinnya. Contoh, man masjid kita ni mufti man, tak pun pengarah jaid man, tak pun orang yang tinggi lagi, raja man, raja jadi imam, kita kena bagi raja jadi imam. Tak apa, mufti man dia jadi imam, tak boleh. Ni masjid kami, tu imam apa? Mufti siapa dia? Tak, dia tinggi pada kita kan? Sebab di Malaysia di negeri kita, siapa yang pegang agama ni, raja, mufti dan sebagainya. Itu dia turutan dia. Itu kita tengok balik kan. Okey, itu lagi kan. Yang ketiga, kefasihan dan kealiman dirinya. Maksudnya jika ada yang lebih fasih membaca Al-Quran, lebih alim, dahulukan orang tersebut. Dalam bab ni banyak kan. Dalil dia yang pertama, yang berhak menjadi imam suatu kaum ialah yang paling pandai baca kitabullah, paling pandai baca Quran. Jika mereka dalam bacaan yang sama, tiba-tiba tuan-tuan yang ada ni semua pandai baca Quran, suara semua sedap kan? Maka yang paling lebih mentai sunnah, yang ni tahfiz, 30 orang tahfiz, semua berhak jadi imam. Tiba-tiba ada seorang ni pula, dia dah hafiz, dia pandai pula bab sunnah, hadis-hadis, dia ada lebih kelebihan, dia jadi imam pula. Tiba-tiba hadis pun hafal sama, Al-Quran sama, hafal hadis sama. Siapa yang awal hijrah dengan Nabi, nampak identitas dia. Kalau hijrah pun sama tuan-tuan, siapa yang paling awal masuk Islam. Kita ni beranak-beranak Islam dah. Siapa paling tua lah cerita dia. Tu identitas dia. Jadi ada banyak bab tuan. Tengok balik semua tu, itu dia punya kelebihan-kelebihan dia. Yang keempat, seseorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jemaah tidak menyukainya. Dalil tadi ni, 3 golongan yang tidak terangkat solat mereka satu jengkal pun daripada kepala mereka, telinga mereka ni, iaitu seseorang menjadi imam sesuatu kaum yang membencinya. Kalau tu imam tu jadi imam juga, gagah, jadi orang tak suka dia, jadi juga jadi solat tu tak diangkat. Tengok balik dah tu imam tu macam mana keadaan dia sebagainya. Kalau betul dia ahli maksiat sebagainya, memang berhak kita benci dia. Kalau dia memang tugas dia ajak kebaikan, memang ramai lah orang tak suka. Sebab apa? Dia ajak kebaikan, dia larang keburukan. Itu tentang imam tadi yang saya berhenti dekat ni kan. Saya tadi banyak imam ni mesti tua tak? Ada dalil kata yang lebih tua. Tapi ada juga dalil seorang sahabat ni yang kecil-kecil dulu ni, dia umur 6 hingga 7 tahun dia jadi imam tuan. Sebab apa? Dalam ramai-ramai tu dia yang pandai baca Quran lebih daripada orang. Pun boleh jadi imam muda pun boleh tuan. Tak semestinya imam tu kena tua, kena senior dah, ikut timbang tarah balik. Muda pun ada dalil, tua pun ada dalil, hafal Quran pun ada dalil, banyak dia punya hukum di situ tuan. Jadi semua tu mesti balik pada dalil tuan. Dan wallahu a'lam tuan.
Kita tuan nak tanya apa untuk tunjuk hari ni berkaitan dengan bab imam ni. Jadi kita boleh benci imam tu atas kadar apa yang patut lah, bukan tak boleh suka-suka tak suka imam tu. Kita tengok balik sebab apa kita tak suka imam tersebut. Tajuk minggu depan tuan berkaitan dengan tetamu dilarang mengimami solat tanpa izin tuan rumah dan solat tempat tinggi. Saya main ambil tuan-tuan, main kat saya ni imam, saya ni guru takmir, tak boleh. Sebab apa? Tuan-tuan ada imam tuan-tuan. Jadi kalau tuan suruh saya imam pun saya sila tuan rumah nyeri. Jadi kita tengok balik timang tara tu. Dan tajuk minggu depan ni tok imam tak boleh duduk atas. Mayang tok imam duduk atas tu, mimbar. Allahu akbar. Orang mayang atas lama dah mayang bawah jemu. Kita buat atas pula. Jahanam tuan. Tok imam kena semayang sama dengan makmum. Main pula minggu depan tok imam korek lubang pula. Semayang bawah tanah pula. Kenapa ni? Sajalah rendah sikit, tawaduk. Tak ada. Imam mesti sama dengan makmum. Tak boleh tinggi, tak boleh rendah. Apa cerita tajuk minggu depan ni? Kita tengok balik kan. Apa cerita tentang tempat ni? Allah Allah. Kalau tuan tanya tajuk hari ni berkaitan dengan bab apa tu imam ni. Imam ni kita suka imam lah. Kalau tak suka tu peribadi cerita lain. Jadi bab umumnya mesti imam tu orang suka kan. Allah Allah. Kenapa saya berhenti dekat ni? Kalau tuan tanya apa kan? Dah bersubuh lewat tu noh. Main pukul apa 6.20 baru azan. Sebenarnya kan lah pun 7.23 lah. Saya berhenti dulu insya-Allah nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.